Baik, kaedah mengurus jenazah pesakit COVID-19 sama sekali berbeza dengan mayat pembawa virus lain. Ini kerana petugas yang menguruskan jenazah berkenaan hanya boleh menggunakan prosedur tayamum dan ia hanya dibenarkan dilakukan di atas permukaan beg jenazah atau pembalut plastik yang membaluti tubuh jenazah. Jadi bagi mendapatkan maklumat lebih lengkap tentang kaedah dan prosedur mengurus jenazah pesakit COVID-19 di talian Skype ketika ini penolong pegawai Hal Ehwal Islam bahagian pengurusan dakwah Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi Muhammad Hafiz Zabidin yang terlibat secara langsung dengan pengurusan jenazah berkenaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik Ustaz, boleh jelaskan secara terperinci dan lengkap tentang proses dan prosedur menguruskan jenazah pesakit COVID-19 yang beragama Islam? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Untuk makluman semua ya, kami daripada petugas yang dilantik oleh JAKIM, petugas khas pengurusan jenazah COVID-19. Jadi kita mengikut tata cara yang telah ditetapkan oleh pihak JAKIM dan juga KKM. Jadi sebagaimana yang sedia maklum, jenazah yang akan sampai kepada pengurus jenazah ini, dia telah berada di dalam body bag. Jadi apabila sampai kepada kami, kita sama sekali, pengurus jenazah sama sekali tidak boleh membuka body bag tersebut untuk mengelakkan daripada kemudaratan yang berlaku. Kemudian kita akan melaksanakan pengurusan jenazah ini yang pertamanya dengan tayamum jenazah. Kita akan ambil 3 helai kertas dan juga sedikit debu tayamum yang mana akan diletakkan di atas setiap kertas ya. Kemudian apa yang pertama sekali kita hendak lakukan, pengurus jenazah perlu lakukan adalah dengan niat sahaja aku tayamumkan jenazah ini kerana Allah Taala. Kemudian kita tepuk yang pertama, tepukan yang pertama, kemudian dinipiskan dan disapu di atas body bag di bahagian muka jenazah. Apabila dah selesai di bahagian muka, tepukan yang kedua pada helaian kertas yang kedua pula kita tepuk dan kita sapu di kanan bahagian tangan kanan jenazah daripada hujung jarinya sehinggalah ke siku ya. Dan diikuti juga yang seterusnya, yang ketiga, tepukan yang ketiga di atas kertas yang ketiga untuk tangan yang di bahagian kiri. Selesai sahaja tayamum, kita akan pergi kepada pengurusan solat jenazah. Baik. Baik. Sebelum ni Ustaz pernah mengendalikan jenazah yang perlu diuruskan ikut hukum dan kaedah seperti yang dinyatakan tadi Ustaz? Okey, untuk makluman semua ya, saya selaku sebagai salah seorang petugas pengurusan jenazah di Jabatan Agama Wilayah Persekutuan Jawi, kami memang sentiasa menerima panggilan daripada hospital-hospital di sekitar wilayah persekutuan, terutamanya Hospital Kuala Lumpur untuk menguruskan jenazah yang berisiko tinggi ini. Di antaranya ialah HIV/AIDS, hepatitis C dan juga Ebola. Untuk makluman semua, kalau jenazah itu adalah jenazah HIV/AIDS dan juga hepatitis C, kita boleh uruskan jenazah ini seperti biasa, tetapi perlu mengikut prosedur-prosedur yang telah ditetapkan KKM. Maksud saya yang dimaksudkan seperti biasa ialah jenazah ini boleh dimandikan ya. Tetapi untuk jenazah Ebola ya, kaedahnya adalah terpakai sebagaimana kita menguruskan jenazah COVID-19. Baik, nampak mudah dan ringkas, tetapi ramai antara kita tidak mengetahui juga cabaran yang terpaksa Ustaz dan rakan-rakan lalui dan tempuhi. Mungkin Ustaz boleh kongsikan antara risiko yang mungkin didepani oleh Ustaz dan rakan-rakan? Okey, alhamdulillah. Sebenarnya risiko yang terpaksa dihadapi oleh pengurus jenazah sememangnya amat besar, dan risiko yang paling besar sekali adalah dijangkiti
dengan virus COVID-19 ini sendirilah. Tetapi seandainya kita mengikut kepada apa yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, insya-Allah jangkitan ini tidak akan dengan izin Allah tidak berlakulah kepada kita. Sebab apa? Kalau kita lihat kepada pengurusan jenazah yang berisiko seperti COVID-19 ini, dia punya cara dia tu sangat-sangat ketat, ya. Maksudnya dari sudut kita, apabila jenazah sampai akan disembur dengan pembasmi nyah kuman, dan apabila telah selesai pengurusan jenazah tersebut, apabila kita nak menanggalkan PPE, personal protective equipment itu sendiri, setiap satu persatu akan perlu kepada proses nyah kuman itu sendiri. Jadi walaupun dia punya risiko dia tinggi, tapi insya-Allah lah kita mampu laksanakan dengan baik. Ustaz, terima kasih banyak atas perkongsian Ustaz. Ya, baik, terima kasih. Itu dia Ustaz Muhammad Hafiz Zabidin yang juga penolong pegawai hal ehwal Islam bahagian pengurusan dakwah Jawi bersama kita di talian Skype berkongsi tentang pengurusan jenazah bagi mangsa COVID-19.